alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari Jumaat yang penuh barakah ini, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, bersamaan dengan 22 Sya'ban, kita sama-sama dapat hadir ke Surau Al-Quddus PPM Sadari ini untuk sama-sama kita mendirikan solat Jumaat pada hari ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita isikan pengisian tazkirah Jumaat pada hari ini dengan sedikit kita melihat bagaimana perasaan dan persediaan kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang akan tiba lebih kurang 8 hari sahaja lagi, insya-Allah. Terlebih dahulu marilah kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jum'ati ila jum'ati wa ramadana ila ramadan mukaffaratun lima bainahun manijtana batil kabair. Kata Nabi, di antara solat fardu dan di antara satu Jumaat ke satu Jumaat dan di antara satu Ramadan ke satu Ramadan, mukaffarat, penghapus dosa. Di antara keduanya, majtana batil kabair, selagi mana dijauhi daripada melakukan dosa-dosa besar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan di antara satu solat ke satu solat, setiap hari kita melaksanakan solat fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dan seterusnya. Maka di antara satu solat ke satu solat fardu yang kita kerjakan sepanjang minggu ini, mudah-mudahan dia menjadi asbab penghapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Jumaat sebagaimana Jumaat pada minggu sudah, bersamaan dengan nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban yang lepas, kita dah sama-sama hadir ke surau ini untuk solat Jumaat dan juga mengikuti tazkirah yang disusung oleh pihak surau. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan Sya'ban 22, dan daripada Jumaat, wal jum'ati ilal jum'ati, wal jum'ata ila jum'ati, daripada Jumaat lepas hinggalah Jumaat hari ini, mukaffarat, penghapus dosa. Syarat dia, daripada seminggu ini tidak ada dosa-dosa besar yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut dalam hadis ini, wa ramadana ila ramadan, daripada Ramadan tahun lepas kita nak menyambut Ramadan yang bakal menjelang. InsyaAllah kalau Allah panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan, maka mukaffarat, penghapus dosa. Syaratnya selama setahun ini, daripada Ramadan yang lalu ke Ramadan yang akan datang, tidak ada dosa-dosa besar yang kita lakukan. Dosa besar ni tuan-tuan banyaklah, curi, minum arak, macam-macam, termasuk juga mengumpat, memfitnah, juga termasuk dalam dosa-dosa besar. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada tengah hari ini saya
ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga hadirin sekalian, bagaimana persiapan kita nak menyambut kedatangan bulan yang penuh dengan kebesaran, yang penuh dengan segala macam tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bakal menjemur. Nabi kata syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi bagaimana perasaan kita nak bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkatan? Kalau kita rasa biasa-biasa, maka kita kena muhasabah diri kita. Tapi kalau kita rasa teruja, dan saya kira semua orang akan rasa teruja, semua orang akan rasa nak menyambut, nak bertemu dengan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita perlu letakkan dalam diri kita ini, bahkan wajib kita letakkan dalam diri kita ini rasa suka, rasa seronok, rasa suka dan rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Jangan kita jadi sebagaimana yang Nabi sebut, antara orang yang membezakan orang yang betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang munafik. Orang munafik dia akan rasa gelisah, dia akan rasa susah hati dengan nak datangnya Ramadan. Sebab apa dia susah hati? Sebab apa dia rasa gelisah? Kerana mungkin kerana nafsunya tidak boleh lagi dikehendaki, dibuat sesuka hati. Tak boleh makan, tak boleh minum dengan sesuka hati. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita akan rasa seronok. Wajib kita nak adakan dalam diri kita ini rasa seronok. Tambah lagi kalau kita zahirkan rasa syukur, mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Ramadan nanti, alhamdulillah, maka Allah tambahkan keberkatan yang ada kepada diri kita, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita ditemukan dengan Ramadan ini, Allah janjikan segala amalan digandakan pada bulan takkan tak rasa suka, takkan tak rasa seronok. Dan juga dalam bulan Ramadan ini juga, dengan datangnya Ramadan, insya-Allah akan ramai orang yang dekat dengan rumah Allah. Akan ramailah yang akan mengimarahkan rumah Allah. Tak percaya, tuan-tuan lihat nanti, terutama jemaah-jemaah yang tegar yang ada di surau ini, kita akan lihat akan hadirnya sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah yang tak pernah datang, yang kita duduk sini rupa kita tak pernah jumpa, akan berlaku, tuan-tuan. Inilah keberkatan. Sahabat-sahabat jemaah baru akan datang memenuhi surau-surau dan juga masjid-masjid. Kalau yang sebelum ini hanya kita boleh kenal di kalangan jemaah-jemaah yang tegar. Betul, tegar ke tega? Tegar. InsyaAllah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini akan berlaku. Tak percaya, kita sama-sama lihat malam pertama, yakni malam hari Sabtu, malam Ahad 3 Oktober nanti. Saya kira ruangan yang ada di surau ini mungkin tidak akan mencukupi kalau kita nak nisbahkan dengan penghuni yang ada di sekitar. Betul tak Ustaz Ahmad? Kalau kita ikutkan nisbahlah, nisbah rumah dengan nisbah kapasiti yang dibinanya surah Al-Qudus ini, saya kira tidak mencukupi. Berarti akan adalah limpahan yang akan semayang di luar sana, yang akan panas, yang akan tidak selesa. Sedangkan sebelum ini ruangan-ruangan sana, ruangan di belakang sana, tidak ada pun jemaah yang hadir salat. Inilah keberkatan. Bukan kata salah, tak salah, tapi nak menggambarkan keberkatan. Dengan datangnya Ramadan, maka rumah-rumah Allah akan diimarahkan. Bahkan ramai hamba-hamba Allah yang akan dekat dengan surau dan masjid di sepanjang bulan Ramadan. Baik, itu saya katakan tadi, kita kena syukuri, kita kena rasa seronok dan suka. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah,
Kita seronok juga dengan nak datangnya Ramadan ini. Kenapa? Kerana bila datang Ramadan, maka kita dapat menyempurnakan kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan rukun Islam kita. Rukun Islam kita iaitu salah satunya ialah berpuasa. Sedangkan ada lagi sebelum itu ialah solat 5 waktu. Sedangkan berapa ramai orang yang tak salat, tapi bila datangnya Ramadan mereka solat. Sedangkan solat dulu tapi ramai tapi tak ada masalah. Bukan itu yang kita nak persoalkan, tapi nak menceritakan insya-Allah mudah-mudahan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita berusaha dan kita dapat melaksanakan penyempurnaan terhadap rukun Islam. Masa bab tak solat tapi puasa tu bab lain lah. Bab lain lah kan. Tapi nak menceritakan berapa ramai orang yang tak solat tapi tak menjaga solat 5 waktu. Bukan tak solat, tak menjaga solat 5 waktu. Tapi bila sampainya Ramadan, mereka akan berpuasa. Ini hebatnya Ramadan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bahkan kita rasa seronok dengan datangnya Ramadan dan kita dapat berpuasa ini. Kita dapat mudah-mudahan nanti tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan orang yang berpuasa ini. Dia akan diberikan satu keistimewaan, dapat memasuki syurga Allah melalui pintu yang dikhaskan khusus untuk orang berpuasa saja. Nama pintu tersebut ialah Ar-Rayyan. Pintu yang buat ibadat lain tak akan boleh masuk dalam pintu ini. Kata Nabi, inna fi jannah, sesungguhnya di dalam syurga, babun, ada satu pintu, nama dia ialah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, maka akan masuklah semua orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti bila diberikan hamba ini ialah penghuni syurga, maka dengan sebab berpuasa maka dia akan masuk melalui pintu special khas untuk orang yang ini. Hadis Nabi yang sah. Kita akan rasa seronoklah. Tapi ada juga yang Allah tak izinkan tahun ini, yang mana mungkin tahun lepas bersama-sama dengan kita berpuasa, tapi tahun ini telah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita terima viral dalam ni berkaitan dengan sahabat-sahabat, guru-guru kita ataupun para asatizah kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pada 2 minggu yang sudah kita dikhabarkan Ustaz Ni Azizan, seorang guru, saya ingat melahirkan ramai anak-anak murid yang menjadi qari, kerana dia adalah seorang guru taranum, melahirkan ramainya anak-anak didiknya yang menjadi qari, sama ada di wilayah ataupun di negeri-negeri lain, telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu. Dan seminggu selepas itu ayahnya pula, Masya Allah, seminggu selepas itu ayahnya pula, Datuk Nik Jaafar. Saya pernah mengiringi arwah ini. Dia adalah seorang hakim bagi majlis tilawah kebangsaan. Saya pernah mengiringi ketika Pahang menjadi tuan rumah. Saya ketika itu saya duduk di Kelantan, saya bawa daripada Kelantan ke Kuantan, Pahang. Arwah sangat hamba, tapi berapa ramai murid-muridnya di Malaysia ini yang pergi di rumah dia sediakan satu homestay, sebab ada yang dari serata Malaysia ini yang pergi nak belajar. Kalau tak tinggalkan tempat tinggal, macam mana nak belajar? Perempuan kena duduk seminggu nak Datuk Nik Jaafar, samalah macam arwah anaknya. Jadi alhamdulillah, kita rasa mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berterusan terhadap ilmu yang dimanfaatkan oleh murid-muridnya, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan hadirin sidang jemaah sekalian, selain kita dapat mudah-mudahan diberikan peluang untuk memasuki syurga melalui pintu khas, pintu VIP tadi, Ar-Rayyan, ada hadis Nabi juga yang menyebut dengan berpuasa ini juga, puasa itu sendiri boleh memberi syafaat.
puasa itu sendiri boleh memberi syafaat. Kita tahu bahawasanya kita dengar orang baca Quran boleh bagi syafaat, puasa boleh bagi syafaat juga. Ya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi ini menceritakan tentang puasa juga boleh bagi syafaat, dan juga membaca Al-Quran itu boleh bagi syafaat. Sebab Nabi sebut ni, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran, yashfa'ani, kedua-duanya memberi pertolongan. Syafaat ni ialah pertolongan. Bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada hari kiamat. Dan kita akan mudah-mudahan akan melakukan ni dua perkara ni. Datangnya Ramadan, kita akan puasa. Datangnya Ramadan, kita akan dekat dengan Al-Quran. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa dekatnya Al-Quran tadi pada bulan Ramadan? Sebab Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan tadi turunnya Al-Quran. Kata Nabi juga, yaqulu siyam ayyu rabb mana'tuhu ta'an wa syahwah fa syafa'ani fihi. Puasa tadi berkata kepada Allah, sesungguhnya dia ni menegahkan, hamba ini menegahkan dirinya tadi daripada makan dan syahwat. Kerana dia puasa tadi menjadi saksi kepada Allah, sesungguhnya ni hamba ni dia menahan dirinya, mana'tuhu, menahan dirinya, menegah dirinya daripada makan, ta'am, wasyahwah, dan segala kehendak hawa nafsunya. Kerana dia tadi, kerana puasa tadi, maka puasa kata fasyafa'ani fi, maka aku mohon berilah pertolongan, syafaat aku kepada Masya Allah. Yang kita tak makan daripada subuh sampai ke maghrib tadi, yang kita menahan diri kita tadi, dan kita menahan segala nafsu kita, syahwat kita yang lain lah, segala amarah kita dan sebagainya, maka dia akan disaksikan oleh puasa di hadapan Allah Subhanahu. Bukan setakat saksi saja, dia mohon pertolongan supaya dimasukkan ke dalam syurga dengan pertolongan puasa. Dan berkata Al-Quran, wa yaqulul Quran mana'tuhu naum bil laili fasyafa'ani fihi, dan berkatalah Quran, dia menahan dirinya daripada tidur bil lail, pada tidur pada tengah malam. Kenapa? Kerana membacaku, kerana membaca. Terutama bila bulan Ramadan ni kan, ada habis tarawih tadi, ada buat kumpulan halaqah, buat tadarus, kumpulan-kumpulan kecil. Sama ada dia sendiri yang membaca ataupun dia dengar orang membaca dalam kumpulan tadarus tadi. Berlaku tak dalam bulan Ramadan? Pada siang, pada malam ni, dia kata tadi bilai ni berlaku. Berlaku dengan asbab tadi, maka dia lewat balik, dia lewat tidur, maka Al-Quran kata wa syafa'ani fi, maka aku mohon memberi syafaat kepada. Masya-Allah. Jangan kita kata, saya tak boleh baca Quran, saya tak boleh ikut tadarus. Tadarus tadi bukan semaksudnya baca, duduk pun tak apa, mendengar. Duduk dalam kumpulan, duduk dalam kumpulan halaqah tadi, kita memperbetulkan bacaan ataupun kita mendengar dalam, insya-Allah mudah-mudahan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu. Lebih-lebih lagi dalam hadis ini mengatakan dia memberi dalam hadis lain lagi Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam hadis lain, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tadi akan datang memberi syafaat. Masya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Insya-Allah tuan-tuan, itulah sebab, itulah kita kena ada rasa gembira dengan nak datangnya bulan Ramadan ini, insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Baik, berikutnya tuan-tuan, apakah persediaan kita? Apakah persediaan kita dengan nak menyambut Ramadan ini yang berbaki lagi 8 hari? Apakah persediaan kita? Apakah yang perlu kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama, kita perlu banyakkan berdoa. Sekarang ni pun kita dah berdoa, bahkan
Saya Ustaz bulan Rejab lah, Allahumma barikanna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya tak pernah tinggal Ustaz, setiap kali solat fardu. Ulama-ulama dulu habis saja syawal tu dia dah berdoa dah. Para soleh dulu kan dah berdoa dah, nak bertemu dengan Ramadan. Kita dapat Rejab pun alhamdulillah. Tapi takut ada yang tak berdoa pun. Lebih-lebih lagi 8 hari ini tuan-tuan, berbanyakkanlah kita berdoa untuk bertemu dengan waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Itu adalah doa yang selalu kita baca, dan mungkin kita mengaminkan doa yang dibaca oleh imam berkaitan dengan waballigh Ramadan. Ada satu lagi doa yang mungkin kita jarang baca dan mungkin kita jarang dengar, dan ini mungkin kita boleh doakan. Kita minta, dan sampai bulan Ramadan pun doa ini kita teruskan. Yang tadi dah habis dah masuk Ramadan, Allahumma barikanna fi Rajab wa Sya'bin wa ballighna Ramadan, dah habis dah. Tapi doa ini berterusan. Kita boleh baca sekarang dan kita boleh baca lagi dalam bulan-bulan Ramadan. Apa dia doa tadi? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Banyak tuan-tuan boleh Google lah doa ni. Apa dia? Yang maksudnya, ya Allah berikanlah keselamatan padaku untuk menghadapi Ramadan. Sekarang ni kita nak masuk Ramadan dalam keadaan wabak yang belum lagi berakhir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allahumma sallimni li Ramadan. Allah selamatkan kita untuk Ramadan nanti. Dan bila dalam bulan Ramadan pun kita minta Allah selamatkan kita dalam bulan Ramadan. Tak nak pula kita asyik kena kuarantin saja. Sekarang ni alhamdulillah lah, mana-mana yang disahkan positif, tak ada lagi lah yang sampai kena yang macam dulu-dulu kan, sampai ICU penuh, dan juga ini mungkin kuarantin kat rumah. Tapi bila kita kuarantin kat rumah, maka hilanglah peluang kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah, hadir untuk kita berbuka puasa, beriftar jama'i, sebab kita kena kuarantin, rugilah. Jadi kalau kita minta dengan Allah Subhanahu, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan nali wa sallimhu minni mutaqabbal, dan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, berilah kesejahteraan Ramadan untuk kita. Berilah kesejahteraan, wa sallim Ramadan nali, berilah kesejahteraan untuk Ramadan tadi untuk kita. Wasallimhu minni mutaqabbal, dan kita minta apa yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu. Ibadat yang kita buat mutaqabbalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tuan-tuan, itu persediaan yang kita perlu. Di baki-baki yang 8 ini kita kena minta dengan Allah Subhanahu. Saya tak boleh hafal lah doa tadi Ustaz. Tak ada masalah. Apa saja doa yang tuan-tuan minta, mudah-mudahan nak bertemu dengan Ramadan, nak beramal dalam bulan Ramadan, nak jadikan amalan di sepanjang bulan Ramadan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah dengar. Mintalah. Yang penting doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hadirin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, selain daripada doa, kita kena lihat juga dengan kita nak menyambut Ramadan ini, pastikan diri kita mudah-mudahan tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak diterima amal ibadah, sama ada dia amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunat. Ada golongan-golongan yang digolongkan oleh Allah tak terima amalan ini. Kita minta Allah jauhkan kita daripada golongan-golongan yang disebut melalui hadis-hadis Nabi, melalui Al-Quran sendiri menceritakan tentang tidak diterima amalan mereka ini. Buat yang wajib pun Allah tak terima, buat yang sunat pun Allah tak terima. Apa dia tuan-tuan? Banyaklah, cuma saya nak ingatkan di sini ada hadis yang menceritakan
kalau memutuskan silaturahim, maka tidak akan diterima puasa. Apatah lagi silaturahim tadi yang mengaitkan dengan ibu ayah. Ia ini termasuk dalam anak yang derhaka. Kita bimbang tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada di kalangan yang nak menyambut Ramadan dengan ibu ayah dia bermasalah. Jangan tunggu sehingga pagi raya baru nak minta maaf. Kena minta maaf sebelum masuknya Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadat Ramadan tadi diterima oleh Allah. Doa yang dipohon sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Jangan tunggu hari raya baru nak eratkan silaturahim. Kena eratkan sebelum Ramadan. Sebab ini adalah perkara yang mesti kita lihat. Okey Ustaz, saya okey dengan mak ayah. Kena lihat lagi dalam bab silaturahim ini dia ada tiga jenis. Satu, silaturahim yang melibatkan hubungan darah daging. Selain daripada mak ayah tadi, adik-beradik dan juga perkara-perkara yang ada hubungan dengan darah daging. Pak saudara, mak saudara, sepupu sepapak ini darah daging. Mereka ini kalau dalam bab munakahat termasuk juga orang yang berhak boleh menjadi wali. Dan juga dalam bab faraid, pembahagian harta pusaka pun kalau dalam bab-bab tertentu ada portion kepada mereka. Itu darah dah. Jangan ada yang putus silaturahim dengan apatah lagi melibatkan saudara, adik-beradik. Sengketa yang belum berkesudahan ada. Maka golongan ini kalau dia tak ada hubungan silaturahim dengan adik-beradik, dengan pakcik, makcik, saudara mara, dengan asbab-asbab yang tertentu, dengan tidak berjiwa besar, maka amalannya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Ini hadis yang sahih berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Yang kedua, silaturahim yang melibatkan dengan perkahwinan. Dengan menyebabkan perkahwinan, maka kita terbina hubungan silaturahim dengan mak mertua, dengan ayah mertua, dengan ipar duai dan segalanya di sebelah pihak isteri. Maka itu juga dimasukkan dalam konteks silaturahim. Ada orang yang dengan keluarga dia okey, tetapi dengan keluarga sebelah pihak isteri bermasalah. Kalau bermasalah, dikategorikan dalam bab memutuskan silaturahim, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang perlu kita selidik sebelum nak masuk dengan Ramadan ini, sebab dia menjadi asbab amalan tadi terhalang, terhijab, diterima oleh Allah Subhanahu sebab memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga, silaturahim yang ketiga ialah silaturahim yang melibatkan saudara muslim, dengan jiran tetangga, dengan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita, bagaimana hubungan dengan jiran-jiran dan sebagainya. Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada satu kejadian lah, dengan jiran-jiran pun bermasalah, dan dia cuba bermasalah dengan surau pula. Ada berlaku di Putrajaya ni, tuan-tuan. Masalah dengan surau apa? Dia tak boleh surau baca sebelum masuk waktu tadi, baca Quran yang lama. Ada surau baca setengah jam, bagi dia cukup dengan 5 minit sebelum masuk waktu. Bermasalah sehingga saya terpaksa turun bincang dengan pihak surau. Ada. Bila pergi jumpa dengan pihak surau, dia kata, manusia ni bukan dengan surau saja baru nak bermusuhan, dengan jiran-jiran dia pun dah lama bermusuh. Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, baca Quran pun marah. Berlaku. Kata tak perlu, itu bukan sunnah, itu bukan ada dalam mendatangkan ada. Berlaku di Putrajaya ni. Mudah-mudahan tak berlaku di sinilah. Kadang-kadang guna speaker luar kuat sikit pun dah mula komplain. Apa yang kuat? Azan. Allahu Akbar. Azan kuat susah hati. Masya Allah. Itu Syiah.
Bahkan Nabi kata, selagi mana berkumandangnya azan tadi, sejauh itulah malaikat selalu itulah syaitan akan lari. Ini marah. Perlu ditentukan berapa volume yang perlu dibuka. Masya-Allah. Sepatutnya begitulah tuan-tuan. Yang berikutnya juga ialah melakukan perkara-perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini tidaklah kita kata kita letakkan patung, kita sembah di rumah, tak. Melakukan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara tahyul mahyul ini termasuk juga dengan syirik. Dalam dunia moden hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada lagi yang mengamalkan bomoh, mengamalkan sihir. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, ada satu kes yang dirujuk kepada saya, sihir sehingga bercerai suami isteri. Bahkan suami tadi bukan setakat dia bermusuhan dengan isteri dia tadi, tak boleh hidup. Suami tadi dia tidak boleh melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Tak hidup sebagai seorang suami. Tahu tak hidup? Tuan, tak boleh. Masya Allah, sampai begitu sekali. Tetapi yang cantiknya dua-dua tadi mereka ini berbincang, mak ayah tadi, ipar dia panggil besan. Macam mana nak menyelesaikan anak tadi? Akhirnya tapi bercerai. Saya kata kes ini kena bawa ke mahkamah lah, biar sabit mahkamah bercerai. Nanti kalau yang ayah nak balik yang lelaki, yang ayah nak balik anak ada 3 orang, nak balik isteri, nak berubat. Bila mereka ni sembuh, barulah mereka ni nak disatukan kembali. Mak ayah tadi, besan tadi berbincang. Saya kata cantiklah. Janganlah besan tadi pula bergaduh pula kan, kerana berlaku tuan-tuan yang dimulakan. Di mana berlaku tu Ustaz? Putrajaya. Masya Allah. Berlakunya sihir, berlakunya perkara-perkara ini, kalau termasuk dalam melakukan syirik dengan Allah Subhanahu, pelakunya tadi tidak diterima amal ibadatnya oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi kita renung dalam dia. Banyak lagi lah perkara-perkara yang boleh menghalang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena lihat. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita kena pastikan apa yang kita buat ini lillahi ta'ala. Mestilah betul-betul ikhlas ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan lahirlah satu keazaman dalam diri kita untuk kita melakukan sebanyak mungkin amal ibadat. Kalau kita tak ikhlas, maka kita akan persoalkan kenapa buat 20, kenapa buat 8. Sebab ini selalu benda-benda yang selalu muncul. Hari ini pun sudah ada. Kenapa Jawi keluarkan peraturan buat 20? Dah. Tapi kalau kita ikhlas dengan Allah, berapa pun yang diperintahkan, kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan persoalkan. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Akan timbul isu 28. Kalau kita ikhlas buat 8, kalau kita ikhlas buat 20. Kalau kita tak ikhlas, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita untuk kita bertemu dengan Ramadan dan dapat kita beramal dengan sebaik-baiknya. Kita hidupkan malam Ramadan nanti dengan setidak-tidaknya tarawih kita, setidak-tidaknya kita dapat melaksanakan doa-doa kita di sepanjang Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita nanti insya-Allah. Jadi saya ingat setakat itu saja. Allahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.